Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah di petang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini. Allah pilih kita sehingga dapatlah kita berjumpa kembali di waktu yang sangat istimewa di petang hari Jumaat ini, selepas asar sebelum maghrib ini, yang mana sebahagian ulama berpendapat waktu ini adalah waktu di antara asar dengan maghrib ni, petang hari Jumaat ini ada satu masa yang mana apabila seorang hamba berdoa di waktu tersebut, kata Nabi SAW, Allah akan ijabah doanya. Subhanallah. Jadi petang Jumaat yang penuh berkat ini kita isi insya-Allah dengan pelbagai ibadah. Yang pertama sekali ialah, tuan-puan, insya-Allah kita akan isi dengan bacaan manaqib, iaitulah sejarah perjuangan, semangat, sejarah kehidupan yang mana menceritakan tentang semangat perjuangan dan keindahan akhlak seorang ulama besar, iaitulah tuan guru saya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kenapa kita baca manaqib kisah orang soleh, tuan-puan? Supaya kita dapat mengambil motivasi daripadanya. Macam mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ceritakan, kisahkan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, linusabbita bihi fuadak, agar kami kuatkan hati engkau. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, agar hati kuat, agar cekal dalam berdakwah, semangat dalam dakwah, kuat, tak mudah menyerah dalam perjuangan dakwah. Sehingga diceritakan kepada Nabi macam mana perjuangan Nabi-Nabi yang terdahulu. Kita pun macam tu juga, tuan-puan. Dalam hidup kita, kita perlukan motivasi. Kita perlukan mendengar kisah orang-orang yang berjaya. Dan khas kita orang Islam ni, kita perlukan mendengar kisah-kisah para ulama. Kisah-kisah orang yang saleh. Kisah-kisah orang yang hebat. Agar kita ada motivasi dalam hidup kita. Seperti mana orang yang nak berjaya dalam perniagaannya, orang yang nak berjaya dalam bisnisnya, orang yang nak berjaya dalam membina dia punya perniagaan, dia kena baca kisah-kisah orang-orang yang berjaya dalam perniagaan. Bila lepas baca tu ataupun lepas dengar kisah tu, dia semangat balik nak buat perniagaan. Itu untuk hal keduniaan. Macam itulah juga, tuan-puan, untuk kita yang mencari kebahagiaan negeri akhirat ini, kita perlukan mendengar kisah-kisah orang saleh yang mana hidup mereka ini memang betul-betul mereka habiskan untuk mencari kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat sana. Jadi kita baca kisah-kisah orang saleh ni, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripadanya, dapat kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, nanti selepas kita baca manaqib ni, kita akan sama-sama baca Yasin seperti biasa. Boleh niatkan macam-macam dengan berkat bacaan Yasin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita. Dan bacaan Yasin tadi juga kita akan hadiahkan pahalanya kepada ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dan selepas itu kita sambung dengan bacaan tahlil, yang mana isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, salawat ke atas Nabi, dan ditutup dengan doa arwah, yang mana kita niatkan dalam doa tadi kita sebut bahawa apa-apa sahaja pahala yang kita dapat, yang kita buat daripada program yang kita buat di petang hari ini, kita hadiahkan untuk arwah-arwah.
Ni ibu-ibu, ayah-ayah, terpulanglah nak niatkan untuk siapa sahaja. Tetapi ada yang kita doakan secara khas di petang hari ini nanti, iaitulah untuk arwah-arwah yang nama mereka diberikan oleh para penaja bacaan Yasin dan tahlil arwah kita dan penaja program kita di petang hari ini. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua, insya-Allah kita akan sama-samalah sambung bacaan manaqib kita pada petang hari ini. Bagi mereka yang ada kitab manaqibnya, silahkan buka tajuknya pada muka surat 39, bahasannya pada muka surat 40. Iaitulah apa, tuan-puan? Ini cerita ataupun kisah tentang tuan guru saya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Beliau mendapat gelaran Al-Maliki. Ni gelaran Al-Maliki ini ramai orang tersalah faham. Kan? Ramai orang salah faham. Bila orang tak kenal, bila orang tak tahu, sekadar baca nama sahaja. Contohnya macam dalam kitab manaqib ni kan, baca nama sahaja, Al-Banjari, An-Nadwi, Al-Maliki. Kita tak boleh ikut syekh ni. Orang yang tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, yang jahil, dia kata kita tak boleh ikut syekh ni. Kita dekat Malaysia ni Syafi'i, syekh ni mazhab Maliki. Kan? Sebab bercakap tanpa ilmu, akhirnya apa? Dia sesat. Lepas tu dia menyesatkan orang lain. Dia dah salah faham dah. Dia dah salah faham. Lepas tu dia bagi tahu pula, dia explain pula dekat orang lain. Ini tak boleh ikut ni, sebab kita beza mazhab dengan dia ni. Contohnya kan. Padahal Al-Maliki ini apa, tuan-puan? Al-Maliki itu adalah gelaran yang diberikan oleh tok guru beliau. Bukan nama kepada mazhab beliau Al-Maliki. Kita dekat Nusantara ni, Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, hampir seluruhnya 90% lebih kita mazhab. Dalam fiqh kita mengikut kepada mazhab Asy-Syafi'i. Jarang ada orang Maliki ni, tuan. Ni mazhab Maliki ni jarang ada. Mungkin ada kot, tapi hampir semualah kita bermazhab Syafi'i. Jadi supaya fahami pun, mazhab daripada fiqh beliau adalah mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki. Lepas tu kenapa ada gelar Al-Maliki kat belakang tu, ustaz? Kan, mungkin ramai yang tertanya-tanya macam tu. Petang ni kita nak cerita sedikit berkenaan tentang gelar Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kenapa beliau memiliki gelar Al-Maliki dekat belakang nama beliau tu. Sama-sama insya-Allah kita dengar seperti biasa pada petang hari ini. Bacaan kitab manaqib kita ni akan ditolong oleh Al-Fadil Ustaz Aslam, insya-Allah. Baik, silakan bagi yang ada kitab muka surat 40, tuan-puan. Baik, silakan Ustaz Aslam. Bismillahirrahmanirrahim. Mendapat gelaran Al-Maliki. Al-Maliki itu gelarnya, bukan mazhabnya. Situ saya tulis Al-Maliki itu gelarnya, bukan mazhabnya. Ini kena ingat ni. Kan ada sebahagian yang tak faham, dia tersalah faham. Lepas tu yakin pula tu sampaikan dekat orang, ni tak boleh ikut ni. Syekh ni mazhab Maliki. Dah salah dah. Baik, seterusnya. Salah satu yang menjadi kebanggaan Abuya ialah apabila beliau diberi gelar oleh gurunya yang mulia Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan gelaran Al-Maliki. Beliau bangga bukan kerana gelarannya itu, tetapi bangga kerana makna yang dikandung oleh gelaran tersebut. Ni beliau bangga. Maksudnya berbangga tu rasa seronok. Rasa suka sangat. Apa dia? Dapat gelaran Al-Maliki. Sebab tu di mana-mana nama beliau akan bubuh Al-Maliki dekat belakang. Ada 3 kan? Al-Banjari, An-Nadwi, Al-Maliki. Al-Banjari itu adalah kelahiran beliau di negeri Banjar. Maka Al-Banjari macam saya lah juga, tuan-puan. Al-Banjari sebab orang Banjar. Ni. Kemudian An-Nadwi, beliau tak tinggal juga, akan tulis di belakang nama beliau An-Nadwi untuk mengingatkan saya ni adalah orang kelulusan Nadwatul Ulama. Bila bubuh nama dekat belakang ni An-Nadwi, artinya kita kena bawa nama baik pondok sekolah tu.
Jangan tiba-tiba bergelar nadwi, perangai tak elok. Sebab tu ulama suka bubuh. Contoh orang daripada Al-Azhar, dia akan bubuh dekat nama belakang dia Al-Azhari. Kenapa? Bubuh nak ingatkan, engkau ni Azhar tahu. Engkau bawa nama baik sekolah. Bila engkau baik, maka orang akan pandang baik kepada Al-Azhar. Bila engkau buat benda yang buruk, orang akan pandang buruk kepada Al-Azhar. Sedikit sebanyak, orang akan kaitkan. Wah, ini pelajar Azhar, macam ni perangai. Ni kan. Baik, jadi itu kita ada gelaran dekat belakang tu. Kenapa ada gelaran kelulusan ni? Sebab nak jaga nama baik. Bukan nak ambil nama, tapi nak supaya kita betul-betul jaga nama baik sekolah kita, kelulusan kita. Baik, kemudian Al-Maliki. Ni. Kenapa beliau tulis juga Al-Maliki ni? Ni kenapa beliau rasa seronok? Sebab apa? Ini adalah gelaran yang diberikan oleh guru beliau. Oh, ternyata gelaran ni diberi oleh guru beliau, iaitulah Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Baik, seterusnya. Gelar tersebut adalah suatu pengakuan keilmuan dan juga merupakan ikatan hubungan kekeluargaan yang dapat. Ni. Jadi, gelaran yang diberikan itu sebetulnya gelaran keilmuan, tuan-puan. Seseorang ulama ni, dia tak akan suka-suka bagi gelaran kepada murid. Suka-suka tak? Dia bagi ada sebab. Dia bagi ada sebab. Jadi, gelaran Al-Maliki dekat belakang nama Syekh Fahmi itu adalah gelaran keilmuan. Artinya apa? Keilmuan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini diakui oleh gurunya. Ni diakui oleh guru. Tu, tuan-puan. Kita kadang mengaku jadi murid orang tu senang je. Tapi guru mengakui kita sebagai muridnya tu susah. Kita berbangga dengan guru kita senang je. Ni guru saya, ni guru saya. Tapi guru berbangga dengan kita. Yang tu hebat. Guru rasa seronok ada murid macam dia. Yang tu hebat. Ini Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berbangga dengan apa? Dengan kehebatan Syekh Fahmi, dengan keilmuannya, maka sehingga beliau digelari dengan Al-Maliki. Nanti dekat belakang ni ada kisahnya. Sehingga beliau digelari dengan Al-Maliki. Penghormatan yang diberikan oleh seorang guru kepada murid karena seronok dan bangga dengan murid ni. Macam tu, tuan-puan. Itu. Jadi, kita berbangga dengan guru. Semua orang boleh berbangga dengan guru. Ni guru saya, ni guru saya. Tetapi pernah tak guru engkau rasa seronok dengan sebab engkau? Guru engkau berbangga dengan engkau. Ni pernah tak macam tu, tuan-puan? Ustaz tanya kami. Ustaz pernah tak macam tu? Kan? Saya pernah beberapa kali semua. Syekh Fahmi dia memang, apa orang kata, dia memang suka menghargai murid. Dia suka menghargai murid. Satu ketika dulu, time saya bulan Ramadan datang ke Malaysia sebagai imam jemputan. Imam jemputan. Ustaz imam jemputan, Ustaz, ya? Kan? Ustaz nak jumpa Ustaz bulan Ramadan ni tak boleh, tuan-puan. Kita sibuk dengan program-program kita. Dulu saya first time saya datang Malaysia pun sebab dijemput untuk jadi imam bulan Ramadan. Baik, bila saya dah jadi imam, habis jadi imam, kan? Biasalah, imam jemputan kan? Dia punya lagu tu lain macam sikit lah. Muda-muda dulu lah. Sekarang dah tua ni, saya tak adalah nak berlagu-lagu sangat. Dulu muda-muda lah, seronok lah tuan-puan. Muda-muda tak kahwin lagi kan? Memang baca sungguh-sungguh. Sekarang ni santai-santai je lah kan? Anak pun dah 3 dah kan? Relax-relax je lah. Baik. Bila habis sahaja daripada imam tu, saya pun berjalan dengan Syekh Fahmi nak balik ke rumah. Di tengah jalan, ada makcik-makcik ni datang. Ada makcik-makcik lah, makcik-makcik. Dia datang. Apa? Syekh. Kan? Hebat Syekh, dia kata ni. Makcik tu kata, hebat Syekh. Didik anak murid. Seronok kami dekat sini. Ada ustaz ni. Dia sebutlah nama saya tu. Ada ustaz ni. Hebat Syekh didik anak murid. Macam tu kan. Abuya pun senyum tau. Abuya kata apa? Tahu tak? Macam Husaini ni. Syekh Fahmi kata, saya dekat Pondok Yasin ada ratusan orang lagi. Dia kata. Tapi bukan dia seronok. Dia sambil gurau lah sekali. Macam Husaini ni. Dekat Pondok Yasin saya ada ratusan orang lagi. Dia kata.
Saya tak boleh lupa benda tu. Macam kelakar lah. Tak adalah sama macam saya. Cuma dia kata, saya ada ramai lagi murid macam ni. Dekat sana tu nak tunjuk. Artinya, ini contoh orang yang saya didik. Itu saya Fahmi nak kata macam itulah. Ni contoh orang yang saya didik. Sekarang saya nak didik lagi dekat sana ramai. Pelajar macam ni lah saya nak didik. Macam tu. Jadi, kita rasa seronok bila guru ni berbangga dengan kita. Kita rasa seronok bila guru berbangga dengan kita. Pernah juga di satu hari saya pergi dengan Syekh Fahmi di airport. Di airport ni. Saya nak pergi ke Malaysia lah tu. Dan nak pergi ke Malaysia dekat airport Balikpapan hari tu. Nak pergi dengan Syekh Fahmi. Syekh Fahmi bawa. Jumpa dengan adalah salah seorang tuan haji ni tuan-puan. Tanyalah, terjumpa kan. Syekh nak pergi mana? Oh, saya nak pergi Malaysia. Nak bawa murid ni. Syekh Fahmi kata. Dia jadi imam kat sana. Syekh ada pondok tahfiz ke? Padahal pondok Yasin tu bukan pondok tahfiz. Sekarang ada dah tahfiznya. Sekarang dah ada tahfiznya. Dulu tak ada. Syekh Fahmi kata, tak. Dia ni, Syekh Fahmi kata, dia hafal Quran sendiri. Macam tu. Dia menghafal sendiri. Bukan sekolah pondok tahfiz. Dia hafal sendiri. Ayat saya adalah hafal tuan-puan. Tapi bukan macam Ustaz Aslam. Ada syahadah 30 juzuk. Saya tak adalah sampai macam tu. Tapi, orang kata inisiatif sendiri. Teringin sendiri nak hafal. Kita bolehlah. Adalah surah-surah yang kita hafal tu. Yang kita boleh jadi imam lah. Syekh Fahmi, dia seronok tuan-puan. Dia akan promotekan dia punya murid. Dia kata, ni mau hafal sendiri ni. Macam-macam lah lagi. Dia rasa seronok. Dia rasa bangga. Dia rasa seronok bila ada murid-murid yang ada mencapai kejayaan. Macam itulah juga Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau berbangga dengan Syekh Fahmi sampai diberikan gelaran dengan gelaran Al-Maliki ni. Senang nak kata, terlampau seronok dengan murid. Seronok sangat dengan pencapaian murid ni sampai digelari dengan gelar Al-Maliki. Itu satu. Gelaran sebab keilmuan. Pencapaian keilmuan dia. Yang kedua ialah gelaran ini diberikan karena gelaran kekeluargaan. Artinya dianggap macam keluarga. Sebab Al-Maliki itu adalah gelaran keluarga kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sehingga kan Abuya ni digelari dengan gelaran keluarga beliau. Al-Maliki. Ustaz, kan ada makcik tanya ni. Ustaz apa gelaran keluarga Ustaz? Gelaran keluarga saya adalah Al-Hakim tuan-puan. Bermula daripada Luqman ni lah. Nanti sampai ke bawah semua Al-Hakim. Kalau perempuan Al-Hakimah lah. Ni. Al-Hakim. Kenapa Ustaz ambil gelaran Al-Hakim? Ni baru mulalah gelaran keluarga ni. Kan? Kenapa gelaran Al-Hakim? Sebab time Luqman lahir, Syekh Fahmi tak ada dekat Malaysia, ada dekat Banjar. Saya message Abuya, Syekh Fahmi. Saya bagi 3 nama. Inilah, yang ni Al ini, yang ni Al ini, yang ni Al ini. Adalah nama-nama tu. Salah satunya adalah Luqman Al-Hakim. Abuya, mana satu nama yang Abuya pilihkan untuk anak saya yang baru lahir ni? Syekh Fahmi terus balas, Muhammad Luqman Al-Hakim. Saya terus bagi nama lah Muhammad Luqman Al-Hakim. Sebab Syekh Fahmi pilih. Ibu-ibu ayah-ayah, kalau nak minta nama dekat tuan guru, Ustaz, anak saya cucu saya baru lahir Ustaz. Tolong bagi nama. Jangan tolong bagi nama. Tolong pilihkan nama. Kita dah sedia dah nama tu. Ada berapa? Ada mak dia satu nama pilih. Ayah dia satu nama pilih. Ataupun bagi 4 nama. Atuk dia satu, nenek dia satu. Ada 4 nama. Hantar dekat tuan guru. Tuan guru tolong pilihkan satu. Yang tu senang. Ini tak disuruh. Tolong bagi nama terus. Memang kan? Tiba-tiba tuan guru bagilah nama dia Abdullah. Tuan guru kata, tuan guru, tu nama orang tua. Abdullah tu kan? Okay. Nama orang tua. Kan dah nak minta nama. Lepas tu bila jumpa balik, siapa nama dia ni? Yang saya bagi nama Abdullah dulu ke? Tak ada. Nama dia Michael. Contohnya kan. Lari tuan guru kata saya bagi nama Abdullah. Kenapa pula lain pula? Nama tu nama orang tak pakai pula. Tapi minta nama kan. Lepas tu komen lagi. Pilih nama. Tolong pilihkan nama. Siapa nama yang terbaik di antara nama-nama ni, tolong pilihkan satu.
untuk saya bagi dekat cucu saya. Macam tu. Nampak? Ataupun dah ada nama, kita tanya Tuan Guru, ini makna dia elok tak? Macam tu tanya. Kita memang dah nak bagi nama tu, tapi tanya dulu, makna ni elok tak? Okey, Tuan Guru kata elok. Ni kan okey, baguslah. Ada, minta maaf lah tuan-puan, kalau ada nama dekat sini ataupun makcik tu. Pernah makcik, seorang makcik ni tanya, Ustaz, kan, anak saya nama Zulhasdi. Minta maaf ya sebut. Anak saya nama Zulhasdi. Ustaz, ada orang kata makna nama tu tak baik lah Ustaz. Betul ke makna daripada nama Zulhasdi tu tak baik? Saya kata minta maaf lah makcik, betul lah maknanya tak baik. Apa maknanya? Zul tu artinya orang yang memiliki. Al-Hasadi tu sifat hasad. Orang yang memiliki dengki. Kan? Ni kan. Tak elok lah nama tu. Zulhasdi. Nama Allah salah satu asmaul husna apa? Zul Jalali wal Ikram. Zul Jalal yang memiliki keagungan. Wal Ikram dan kemuliaan. Baguslah yang tu. Tapi ini Zul Hasadi. Zul Hasdi. Hasad. Dengki. Orang yang memiliki sifat dengki. Tak elok nama tu. Ni kan, minta maaf lah kalau ada makcik tu tengok. Tapi saya nak bagi contoh. Tadi bila nak tanya Tuan Guru tentang nama cucu ke anak ke, bagi pilihan. Suruh Tuan Guru tadi pilih. Ataupun kita dah ada pilihan nama dah, kita tanya maknanya elok ke tak elok sebelum bagi nama. Kan nanti dah bagi nama, dah ada isi, lepas tu menyesal. Kenapa? Main bagi je. Tak tanya dulu dekat orang yang faham. Selalunya kita Melayu ni bagi nama tu ikut Arab lah kan. Mana-mana orang yang Melayu ni memang Islamik lah dia nama-nama tu. Baik. Jadi macam tu tuan-tuan. Kita kembali kepada gelaran tadi. Okey, baik. Jadi gelaran Al-Maliki ni merupakan gelaran keilmuan, pengakuan keilmuan daripada Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam kepada beliau. Dan yang kedua ialah kekeluargaan. Diakui sebagai keluarga Sayyid Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan dekat Malaysia ni tuan, hanya ada 2 orang sahaja yang dapat gelaran Al-Maliki daripada Abuya Sayyid Muhammad. 2 orang je. Setahu saya lah. Kut-kut ada yang ketiga. Ustaz Aslam Malik Al-Maliki. Al-Maliki juga. Tak ada. Kut ada yang ketiga, saya tak tahulah. Setahu saya ada 2 je. Satu, almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dah meninggal dunia, Al-Maliki. Yang kedua, masih hidup lagi sekarang. Dapat gelar Al-Maliki juga daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Siapa dia? Siapa yang tahu? Masih hidup sekarang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Saya pun tak pernah jumpa lagi. Siapa dia? Syekh Fuad bin Kamaluddin Al-Maliki. Tu Al-Maliki yang Syekh Fuad ada tu sama dengan Al-Maliki yang Syekh Fahmi ada. Gelaran keilmuan, gelaran kekeluargaan daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Fuad, Syekh Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin Al-Maliki masih hidup lagi sekarang. Siapa dia? Itulah pengasas kepada Yayasan As-Safa. Orang hebat terkenal Negeri Sembilan. Baik, 2 orang itulah tuan-puan. Seorang dah meninggal dunia, seorang lagi masih hidup kan Islam kan? Syekh Fuad kan? Syekh Fuad Kamaluddin masih hidup lagi. Mudah-mudahan nanti boleh jumpa dengan beliau. Kalaupun ada yang kenal dekat sini ke, ni ulama hebat tu, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang ahli tariqat. Baik. Seterusnya Ustaz Aslam, baca lagi. Panjang cerita ni. Ya Allah, nak habis masa. Bukan nak habis masa, dah habis masa kita sikit lagi lah. Tak apa, teruskan. Gelar tersebut adalah suatu pengakuan keilmuan dan juga merupakan ikatan hubungan kekeluargaan yang dapat diharapkan keselamatan di alam akhirat dengan mendapat syafaat dari beliau dan juga dari datuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelaran kekeluargaan tu, kita boleh mengakui orang lain tu, engkau keluarga saya. Walaupun kita tak ada hubungan darah. Diangkat sebagai keluarga. Nabi pernah mengangkat sahabat sebagai keluarga baginda. Siapa dia? Siapa dia tuan-puan? Ada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang jauh. Bukan orang Madinah. Kan? Dia datang berhijrah, ditinggalkan. Segala-gala keluarganya, hartanya, tanah airnya ditinggalkan. Dia nak jumpa dengan Nabi SAW. Maka Nabi menghibur dia. Kata Nabi, Salmanu minna ahlal bait. Salman ni keluarga saya. Dia orang
dia ahlul bait, dia keluarga saya, kata Nabi. Artinya Salman diakui Nabi sebagai keluarga Nabi. Salmanu minna ahlul bait. Ahlul bait. Salman ini adalah keluarga saya, dia adalah ahlul bait saya. Subhanallah. Padahal tak ada nasab keturunan pun, tapi Nabi nak tunjuk sayang dia kepada Salman Al-Farisi ni. Baik, macam itulah juga seorang guru diberi gelaran murid ni dengan gelaran keluarganya, artinya diakui sebagai keluarga. Baik, ini cerita macam mana Syekh Fahmi boleh dapat gelaran Al-Maliki ni. Boleh baca teruskan Ustaz. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Syawal 1423 Hijrah bertepatan dengan tanggal 26 Disember 2002 Masihi, di saat Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkunjung ke Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang Kedah, Malaysia. Beliau memanggil Abuya untuk diberikan pertanyaan seperti keadaan murid yang menghadiri ujian syafawi. Ujian syafawi ni ujian lisan. Macam interview lah Tapi tentang ilmu, kan kalau dekat pondok-pondok, dekat madrasah, tak tahu sekolah biasa ada syafawi? Tak ada. Tak ada, tak tahu. Kan? Kalau pondok, dia akan ada. Satu yang bertulis tu tuan. Bertulis. Kita jawab dengan tulisan lah. Satu lagi, kita kena jumpa guru seorang-seorang, guru akan tanya. Fiqah, guru akan tanya. Kalau ada macam ni, macam mana? Kita pun jawablah. Ataupun sebutkan syarat sah solat macam mana. Kita pun sebut satu-satu. Macam tu. Temu duga lah tuan-puan. Terus. Abuya mendapat pertanyaan beberapa hal terkait dengan keilmuan dan kegiatan dakwah. Kemudian setelah bertanya segala macam hal, Abuya dikejutkan dengan perkataan gurunya. Anta maliki minal yaum, yakni engkau aku gelari dengan al-maliki dari hari ini. Tu digelari. Digelari engkau anta malikiyun minal yaum, engkau adalah al-maliki. Engkau keluargaku daripada hari ini. Macam tu. Terus. Setelah itu, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberi ijazah ammah serta menulis gelaran itu di belakang nama Abuya. Diberi ijazah ammah. Apa ijazah ammah ni? Saya ijazahkan segala kitab-kitab yang saya tulis, apa-apa riwayat-riwayat yang saya riwayatkan kepada engkau. Saya ijazahkan semua. Tapi tertulislah tuan-puan. Tertulis. Kemudian diijazahkan kepada, inilah, ustaz, selalunya orang tu ustaz, anak murid kan, ustaz Ahmad Fahmi Zamzam, di belakangnya ditulis dengan Al-Maliki. Ni artinya guru tadi bukan setakat cakap, dia tulis lagi Al-Maliki tadi dekat belakang nama Syekh Fahmi. Baik, wallahu a'lam bissawab.